Baik, saya ada orang pandai yang masih lagi nak sambung pengajian. Kita cerita cara nak manfaatkan Ramadan. Guru-guru yang mari akan cerita kelebihan Ramadan, dan kita cara nak manfaatkan Ramadan. Habis dah fasa pertama, tinggal lagi fasa kedua dan ketiga. Awalur rahmah, habis. Awsatuha maghfirah, ni alam ihsan, pengampunan. Dan akhirnya 10 yang terakhir, akhiru itqum minan nar, bebas, merdeka daripada api neraka. Baiklah, tumpang masa ada kat kita lagi. Dan yang pertama kita kena jelas bahawa amal kita yang kita lakukan dan laksanakan ini, yang selalu orang Melayu sebut sebagai bulan Ramadan, bulan puasa. Tapi bukan puasa saja, malam tak kena puasa dah. Malam ni pada rasakan nak buka puasa tadi. Puasa siang hari, malam kita hidupkan ibadah macam-macam. Tak saat tadi bermula dengan tarawih, jemaah Isyak. Barang siapa solat Isyak berjamaah, seolah-olah dia telah pun beribadah separuh malam. Bukan senang separuh malam, asal cerita separuh malam. Kalau tu imam baca panjang sikit pun dia boleh. Mana malam ni semangat naik syekh lagi. Main Isyak berjemaah dalam bulan Ramadan. Kita maklum dah, dalam bulan Ramadan ni mana-mana guru pun sebut buat amalan sunat diberi pahala seperti amalan fardu. Tambah buat amalan fardu dilipat puluh hingga ratus kali ganda. Itu dia. Jadi kita hadis-hadis dan perkataan-perkataan sebegini menggemarkan kita bila kita dengar. Lalu tu. Sebab itu Nabi sebut dalam mafhumnya, hendak cerita faham kepada kita. Bila mari Ramadan ni, ada dua kelaku manusia. Dia akan terjadi simpang dua kepada manusia. Pertama, golongan sukacita. Dia seronok mari Ramadan. Dia fikir, ni peluang aku nak beri dosa. Bulan Ramadan yang aku ingat-ingat, takut-takut lepas ni aku tak ada. Ni peluang, ini masa, ini ketika aku nak bersuci diri aku hingga pada hari raya disebutkan sebagai hari raya Aidul Fitri, fitrah, bersih macam baby yang baru dilahirkan, tak ada dosa. Ini pula mari satu golongan lagi, dia cari peluang juga, peluang plastik hitam. Ini golongan duka cita. Golongan yang duka cita, ini dua golongan berpecah. Satu, saya ingat perkataan almarhum Ustaz Murtato dia cerita. Saya ingat sampai lah ni, moga jadi saham juga dia. Semalam saya di Masjid Taman Kaki, bila tengok meja tu saya teringat. Meja tu hari tu pertembung saya kuliah dengan Tuk Wajid Fa'i, Tuk kita. Duk ajak kita baca kitab kita. Tiba-tiba dipertemukan bukan jadual, tapi jadual yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu rumah yang mana kita je lagu malam buat. Tak lagu mana masa tu. Kalau lagu lu nak kira nak pendarahan kita ke lagu mana? Gamak sungguh. Tu urut kan. Tak duduk atas meja lagi lah, duduk bawah. Tu kata, saya sampai-sampai dia kata rumah SU masjid kata, tak apa malam ni jadi ustaz, pada pihak masjid tak apa, tak ada cacat celah apa. Tapi pada saya tak boleh. Sebab ni tubuh saya. Satu, yang kedua kalau saya berdarah juga di tertib Melayu. Yang ketiga, tubuh tak ada dah ni. Kalau masa tu buat jadi ralat. Tapi saya tak sebut lah lagu tu. Saya kata tubuh tumpang tu dengan kita. Duk ada ni, dia bukan selalu main. Saya tak ada masalah bila masa boleh main. Jadi tak apa. Pergi dia bangun tubuh pula. Tubuh kata tak boleh jaga zikri mana ni. Hei, tak boleh.
Tubuh dah, saya duduk, tubuh kena baca. Tak apa, dia setuju. Maka lagu itu cara kita nak ajak dengan tubuh, bukan nak kata kita ni hebat. Tak. Tapi kalau hidup dalam tubuh kita jadi nampak serupa arti Melayu. Lagu tu. Bukan atas jaga pihak Majlis Susulan. Dia bukan main pada malam tu, dia kena main seminggu sebelum tu. Saya jadi dalam tu. Jadi abang kata itulah aturan yang menjadi kenangan sampai kepada dia pecah mata. Sebelum tu kita ada Fatihah. Betul, insyaAllah. Fatihah. InsyaAllah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kalau semalam saya ingat dulu, malam ni saya ingat almarhum Ustaz Murtada cerita. Masa tu dia pegawai agama gitu. Ini kisah benar, bukan ambil daripada cerita mana-mana. Dia buat serbuan sampai masuk muka depan sinar harian pada tempoh 2013 kalau tak salah ingat serbuan tu. Sabar orang tak rosak di kawasan sini kalau kita ingat lagi. Bila sabu geng-geng muda ni pandai dia bau-bau awal ni. Bukan dekat bau pandai bau kari pada ikan. Dia bau jabatan kemal ni cabut awal. Tinggallah geng-geng hadis. Allahu Akbar. Mengata otai tu tak ingat Masjid Surau. Otai masih berpisah. Dia dah berkenal lagi. Dah tahu tak lah orang tua tak perlu makan. Dia fikir aman main badak dia dah lalu makan lagi tengah hari. Terkejut mari jabatan kemal. Lekat nasi tu tengah makan. Buat jabatan kemal tak cari lah. Tengok kawan lekat minta ayam. Maka jabatan kemal terpaksa sukahat itu bagi ayam. Nak abang kepada kita, dia adalah golongan yang suka cinta pada mafhum hadis yang Nabi sebut tadi. Jangan kita suka cinta untuk cari jalan dan duka cinta untuk kira nak cari peluang. Bukan untuk bertaubat, tetapi cari peluang untuk buat benda-benda, melakukan perkara ataupun lari daripada kehendak Ramadan yang telah pun diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Baik, kita nak manfaatkan Ramadan kalau pada malam ni, malam yang ke-11 daripada Ramadan. Buka belek dalam kitab Durratun Nasihin. Bagaimana kitab Durratun Nasihin menceritakan kepada kita untuk malam yang ke-11 daripada Ramadan, yang kelebihan tarawih dia lagu mana? Malam semalam kelebihan dia lagu mana? Dia tak sama pada tiap-tiap malam. Jadi siapa-siapa yang tertinggal daripada malam yang pertama Ramadan, untuk malam kedua dia pergi. Malam pertama dia tak dapat. Dia pergi malam kedua. Malam ketiga dia tak pergi. Malam ketiga dia tak dapat. Jadi tiap malam tu tak sama mengikut apa yang telah diceritakan kelebihan tarawih itu sendiri. Solat tarawih ini walaupun dia cuma sunat, tapi ingat bulan lain tak boleh buat. Walaupun kita nak sembahyang sampai 1000 rakaat, dia pun tak boleh. 2 rakaat pun tak boleh. Sebab hanya ada dalam bulan Ramadan. Kita cerita tadi cara nak manfaatkan dia mana. Ada beberapa pendapat ulama. Sebelum tu kita tengok pada malam ni, malam yang ke-11 daripada Ramadan. 11 hari. Jadi siapa-siapa yang meninggal dalam siapa-siapa yang menunaikan solat tarawih ini, kelebihan yang akan kita dapat insya-Allah, izin biidznillah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan kita akan dapat saat kita meninggal akan insya-Allah dalam keadaan bersih dari dosa seperti baru dilahirkan. Ini karunia Allah, kurnia Allah, bukan kuasa kita. Ini cerita kelebihan. Kita tahu buat kuih lah kalau lagu tu no. Boleh dah buat belakang-belakang sebab tarawih malam ke sebelah ni kami buat dah. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Hatta perempuan dalam hadis disebutkan, perempuan masuk syurga, seorang perempuan di padang pasir, dia tengok anjing sedang kelaparan. Dia bagi anjing itu minum banyak daripada kasut dia. Cedok ni kasut macam. Dia jiapo bagi anjing itu minum air dalam bekas kasut dia.
Asbab apa? Syurga. Dan ada juga seorang perempuan yang dimasukkan ke dalam neraka kerana mengurung kucing. Hadis juga, sabit pada hadis. Saya pun tak ingat cerita masakan hidup Nabi Pondok tu. Pada tu duduk dengan apa dia macam-macam kesibukan tutera ustaz lah. Tak ustaz lagi lah yang lagi lah. Wish tak tahu lah. Kita ni kalau kita terheret dengan dunia, mengheret semua, kita tak apa. Tambah-tambah mari PKP. Mari PKP kita tak baca. Nak baca apa majlis surah kita. Buka-buka boleh sampai tiba kita mesti. Mana baca ya. Bila kita tu ilmu kita tinggal sehari, dia tinggal kita 3 hari. Maka kalau kita tinggal 3 hari, kalau tinggal 3 bulan, itu. Jadi tuan-tuan muslimin sembahyang. Kita cerita tadi malam yang ke-9. Maka manfaat Ramadan solat tarawih tadi adalah solat dah dikira sebagai solat qiyam. Dia mulai sebetulnya kena tidur dulu, baru bangun. Ada lepas habis makan tadi buka puasa, sampai semua nak masuk waktu dari rumah, betul tu isyak. Tak kena tidur. Kalau bulan lain kena tidur. Tapi kalau di Yaman syok tak. Yaman pergi tidur tu kan. Di Yaman tarawih sampai subuh. Sampai subuh. Bukan satu masjid lah, di satu masjid. Apa buat je lah. Contoh, ustaz lewat sikit pukul 10 ustaz. Pukul 9 start lah ya. Ikut nak pilih apa. Contoh ni, sini korang apa lah? Lepas tu 2 mata. APG yang masjid ni start pukul 9. Kampung Raja pukul 10. Di Abdul Rahman pukul 11. Masjid daerah pukul 12. Pergi lajak di Masjid Bakar Am pukul 1. Lajak wajib pada musuh pukul 2. Mana betul. Misalnya yang berlaku di Yaman. Ayah saya pergi duduk di Yaman 2 tahun lepas. Dia pilih pukul 11. Dia balik ambil buka puasa, tambah tidur dulu. Kita kalau tidur tu bangun tak ada tempat lah. Kita. Jadi seronok hidup suasana Ramadan. Mereka nak masuk Ramadan buku kita raya. Kita nak habis Ramadan buku kita. Kebalik kita seronoknya dengan Ramadan nak tiba. Betul kena sedih. Ramadan ni Nabi sampai kepada mafhum, saya tak baca mata-mata hadis, kena tengok sendiri lah. Binatang yang berada di laut, di daratan, mendoakan pengampunan kepada kita, istighfar atas dosa-dosa kita. Masya Allah. Kita tak seronok jadi umat Nabi Muhammad yang dikurniakan Ramadan. Seronok. Maka bila lagu tu kita kena jadikan peluang. Kata ulama, bila mana mari Ramadan, air mata kita untuk mohon kepada Allah agar kita ini terbebas daripada dosa, terbebas wa'iyadzubillah daripada azab neraka yang akan menimpa kita atas dosa silap kita. Kalau kita tak mampu sebegitu, maknanya Allah tak pandang kita, Ramadan tak terima kita. Ingat itu. Baik saya, baik tuan-tuan, kita beri peluang semua. Saya peringat untuk saya dulu lah, terutama. Dan sama-sama kita memberikan suatu ingatan untuk kita. Kita berbetul benda ni, kita bersiap benda ni. Jangan kita balik sebab habis dah 10. Ni fasa pengampunan. Mohon sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sembahyang tarawih ni ada beberapa pendapat ulama menyatakan kalau ada qada tu sembahyang tarawih ni sunat ya. Qada tu wajib, bahkan kita berhutang dengan Allah. Qada tu itu soalan. Qada tu wajib. Solat tarawih ni solat sunatan. Lagu mana tu? Ini macam mana kita dah selesai malam ni? Malam ni kita sudah tunggu esok lah. Lagu ni. Kesimpulannya lagu ni, kita sembahyang tarawih, kita niatlah. Mari nak sembahyang tarawih ni, salli fardhu subhi qada'an. Qada.
subuh ke, maghrib ke, zuhur ke, hak 5 waktu tu lah. Hak mana tinggal? Kita sendiri tahu hak mana tinggal, kan cerita kau lah. Berselesai. Kalau isyak tambah doa kan. Habis tu Imam Islam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangun tambah. Ada masalah. Saya malu sebab ni hutang kita dengan apa? Yang hutang yang kawan dia hutang lama tak ada rasa malu kan? Rumah. Nah, hutang dengan apa? Kena rasa malu dengan Allah. Baiklah. Kalau tak mau buat dalam tarawih, buat selepas sembahyang isyak. Sementara imam nak naik buat selepas sembahyang maghrib ataupun mana-mana solat fardu dalam bulan Ramadan ni. Kalau kata boleh untuk mengqadhakan amat-amat afdal bulan Ramadan. Sebab apa afdal? Pasal buat amalan sunat abang dah tadi dapat pahala macam amalan fardu. Buat amalan fardu dilipat puluh atau 100 kali kata. Kena ni qadha bulan Ramadan baru clear. Itu dah abang tadi cara manfaatkan. Kalau guru lain mari ceritakan tentang kelebihan, malam ni saya nak cerita tolong tentang cara kita manfaatkan. Habis dah 10 hari. 10 hari selesai dah. Tinggal lagi 20 hari. Macam mana cara? Manfaatkan tiap-tiap selepas sembahyang fardu kita selesaikan qadha kita. Itu esok Jumaat masuk masjid niat iktikaf ke tidak? Jangan lupa lah. Niat iktikaf ni sunat saja. Niat iktikaf sunat saja. Aku beriktikaf dalam masjid ni sunat kerana Allah. Kalau hanya sekadar sunat, dapat pahala cuma macam amalan fardu. Baik, malam ni kita nak ajak juga. Kita kena upgrade bagi jadi wajib. Walaupun mana pula hak sunat bertukar jadi wajib, sunat dah wajib. Ada cara. Tutup guru kita ajak lagu ni. Nak naik tangga masjid esok dengan dunia di rumah. Nak naik tangga masjid dunia di rumah banyak. Lagu mana? Nazar ni wajib kan? Tapi jangan duduk niat di rumah terusan biasa. Niat tengok jadi apa? Masa kena bayar pula kabar nazar. Naik dalam masjid. Aku nazar nak iktikaf dalam masjid. Kerana Allah Ta'ala. Kalau tukui hak sunat tadi jadi wajib. Bila wajib, buat kerja nampak macam sama. Amal tu nampak macam sama. Tapi dapat pulangan lumayan. Dapat pahala lipat 110 kali ganda. Masya Allah, subhanallah. Itu beza niat. Begitu. Begitu juga kita ni dah, kalau ikut pendapat paling lemah, dia kata Ramadan ni Lailatul Qadar boleh jatuh mana-mana malam dalam bulan Ramadan. Dia tak habaq tu hak akhir 10 ke mana. Tapi pendapat yang selalu kita dengar, yang paling kuat 10 akhir Ramadan lah. Jadi kita ni tak selalu tinggal sedekah walaupun pada satu hari pun. Tak ada banyak sedekah serupa. Kita ada tengok orang tu sebab kita nak diam kan. 5 kupang berapa tak dipasnya harga. Tak ada masalah. Kita bukan perkecil. Tapi kita jangan lupa kaedah ini kadang-kadang kalau kena cara untung dia boleh. Walaupun sehari cuma 5 kupang, dia tak miss pada setiap hari. Maka akan ada salah satu jatuh pada malam Lailatul Qadar. Dia tak miss. Kita tengok ada peleceh beli ke dia. Saya pun kadang-kadang kalau balik lupa cintakan mana apa yang kita. Ataupun pasien PKP tadi pakai kunci dah lah. Habis masjid nama kerti lagi sekat. Sampai pintu tutup. Menunggu nak masuk ke mana. Dekat sini. Jadi bubuhlah cawan di ujung kepala ketik. Buah yang satu, kalau bangun lambat cawan tu boleh buat buah ayam. Atau kita kegunaan apa cawan tu, bubuh duit di ujung kepala.
Tiap kali sebelum tidur, Allah terlupa dari itu keluk-keluk bersemak. Dia sangit satu malam. Satu malam sangit. Tak ada sangit, dia mau empat. Ambil cerai semua dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari kupiah. Itu pun jangan syurga lagu tu. Ada kisah bagaimana seorang lelaki ini di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia berjalan. Perjalanan dia pergi ke masjid ni anggaran kiraannya lebih kurang 2 km. Dia berjalan. Dia bukan naik motor, tak ada naik skuter supaya muslimat pakai telekung putih naik skuter tu. Lepas tengok sopa tu topang atas jalan. Macam cerita. Dia jalan kaki. Jalan kaki pergi ke masjid. Satu hari Nabi tengok dia tak ada. Bukan 2 kilo. Lebih lagi Ustaz. Lebih lagi. Lebih pada 2 kilo. Mungkin 5 kilo, mungkin lebih. Satu hari Nabi tengok dia tak ada. Nabi tanya mana ada. Sebab kita kata dia sakit. Jadi bila Nabi berziarah, dia tengok dah meninggal. Nabi tanya ada tak, ada cakap apa dia ada kalam dia. Dia kata alangkah untung, alangkah untung, alangkah rugi, alangkah rugi. Kesimpulannya ada betul kan? Apa dia alangkah untung, alangkah rugi? Sambil-sambil dia jalan, dia tengok ada jumpa satu orang tu tak ada baju, dia bagi baju. Dia pakai lah. Jadi dia bagi berikut. Saat dia mati, orang soleh ni dia bila mata nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kata saat sakaratul maut, dia boleh tengok terbuka hijab kan? Kita pun lebih kurang macam tu. Bila terbuka hijab, kita lah ni sedang tertutup, terhijab, tak nampak ni. Kalau kita jelek lah, lesik tu baik. Lesik hijab dunia tu baik. Ni bila nak cuci nak bersih, mati tangkat lala tu ada mata terbeliak, tenganga, tangkat lala tu dia rasa senyum, tengok mati senyum, nampak dah tak dapat ke rumah. Dan ni buta ni, saya pun buta, tuan-tuan pun sama-sama buta macam saya juga. Hak jelek ni orang soleh. Itu kadang-kadang dia kata kita tak mau nak dengar, kita tegak kita. Dia kata betul, kita tak mau supaya kita larang anak kita. Jangan, dia terbiang dia. Dia tak nampak. Sokong lama nak usah kita tak nampak, dia terbiang. Itu yang boleh kita. Nah, jadi saat itu dia nampak, dia bagi sikit sangat. Dia kata, kalau aku bagi lebih lagi, tu gitu. Nah, hanya ingat besok perkara ni. Sebab tu dalam Al-Quran, fa'as-saddaqu wa akum minas-sadiqin. Amal soleh yang minta sedekah, nak memberikan sedekah, minta tangguh, minta Allah tambah umur, minta Allah hidupkan balik sebab nak sedekah. Subhanallah. Sampai sekarang tu. Baiklah. Jadi kita macam yang saya betulkan tadi, ingat-ingat, jatuh mana-mana malam dapatlah kita Lailatul Qadar. Daripada selawat kita. Baiklah. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan akhir 5 minit. Yang paling penting, tauhid kita kena ada. Sembahyang tarawih sampai 1000 rakaat pun, puasa sampai tak pernah tinggal di mana-mana pun tak ada nilai bila iman kita tidak ada. Baca buku teori konspirasi Dajjal, apa ini? Boleh habis. Kita tauhid tu baik tu kan? Tak boleh. Baca agenda Freemason, habis dia kali tanya tang mana, part mana, capture mana, tahu lah kau. Last kali tengok capai pada religion. Last kali dia kata selawat kok celah-celah sembahyang tarawih ni pun dosa besar. Last kali dia kata Tuhan pun bertangan berjisim, berbentuk. Kian belakang lagu mana nu tak turun Dajjal. Kalau betul baca buku tu, nanti Dajjal turun dia nak mengaku apa, ambil khulasah kesimpulan tu. Dia masa tu dia turun, dia mengaku dia Tuhan. Dia mengaku dia Tuhan. Kita hak sembahyang tarawih ni banyak-banyak ni, puasa tak pernah tinggal ni,
agak-agak nak mengaku dia Tuhan, kan tak ada masalah. Bukan pada semayang yang banyak, tapi pada iman kita dikenal Allah ataupun tidak. Mau kalau tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tak mengaji sifat 20 badan, dah tengok capai bermasalah semua. No? Ni takut nanti orang kesamaran. Samarlah kalau tak mengaji sifat 20. Sifat 20 Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu dia mukhalafatu ta'ala lil hadis. Tak sama, tak serupa, tak semacam, tak langsung nak seperti makhluk tu. Tiba-tiba Allah tu atas, tiba-tiba Allah tu bertanya, tiba-tiba Allah tu ada wajah. Ni semua mentajsimkan, membentukkan Allah. Tak terpakai puasa, tak terpakai sembahyang. Terus tengah-tengah ulama guru ada tegas sikit, dia keras semua balik. Ni bukan soal kunut lagi dah. Bukan pergi sampai kepada tak mau baca Yasin malam Jumaat, malam nisfu Syaban lagi dah. Dia nak pergi ke Allah ni dah. Tu. Sampai satu ketika kalau tak puas hati dengan kita, dia nak pancung kita. Maka kata kita sesat. Sesat lagu mana? Siapa sesat ni? Kalau kata mengaku Allah sopan dengan makhluk, siapa ada sesat? Sebab tu tak boleh menyesat orang ikut dah. Dah benda kita. Bila cek balik apa yang cek. Tu. Tuan-tuan muslim-muslimat yang tak. Maka kita ingin menekankan dan mengulangkan akan kalam almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa. Jangan tinggal dengan jantung ni. Jangan. Benda penting. Boleh tak kalau puasa sebulan tak makan? Boleh tak? Wish, rumah nak pula dah ni. Amalan mana pula? Video dengan kat-kat pula. Bahaya lagi macam video kat ni. Sebagaimana tubuh badan jasad kita mengharapkan makanan, sekejap lagi mau repot atau pula lepas ni kan? Begitu juga roh kita mengharapkan kepada al-ilmun nur. Ilmu itu cahaya. Roh kita dijadikan juga dia daripada, kalau kita tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, roh dijadikan daripada cahaya. Maka roh kita terpecah daripada nur-nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tengok pada huraian yang panjang lagi. Kena bagi cahaya kat dia, iaitu ilmu. Baru dia boleh nampak jalan dia, baru dia boleh kenyang. Ni kalau betul boleh scan macam ni, tengok roh tu mana. Jangan tengok-tengok jadi serupa orang Somalia roh kita. Ataupun kita ni betul-betul ni jadi serupa zombie lah. Roh ni mati lama, jasad dia hidup tu dia makan banyak orang. Abang roh tak ada. Ilmu kena bagi, terutama fardu ain. Bukan banyak fardu ain ni. Ustaz-ustaz ni tu fardu kifayah lah. Bila mereka ni ada, kita tak payah. Bukan tak payah buat, kita senang sikit. Tapi kalau boleh tak lagi bagus. Lagu tu. Fardu ain kena perkemat, kena pendalam, kena tahu. Wajib kita ni bergelut nak sembahyang takut habis waktu, pasal dia ada waktu. Padahal sembahyang sama wajib dengan mengaji, dengan belajar fardu ain. Tapi kita tak boleh bergelut dengan ilmu pasal dia tak ada waktu habis. Sedang-sedang habis umur. Jangan tinggal. Pening lah mengaji tauhid. Tak pening. Pening istilah kita ulang yang kali dah. No? Itu. Jadi kita tekankan sekali lagi itulah. Jangan kita tinggalkan ilmu tauhid ini. Baik. Sebagai kesimpulan tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah, ingatlah apa yang kita cuba ingatkan masing-masing di antara kita tadi. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mengingat sesama kita, mudah-mudahan jadi manfaat sesama kita orang mukmin. Dan isilah Ramadan ini dengan sebaiknya seperti mana yang telah kita gariskan. Kita bantu mengingatkan, saya pun mengingat saya sambil-sambil tuan-tuan muslim-muslimat dengar, mengingat sama-sama kita. Dan sama kita berkemah tauhid kita. Sebab orang yang ada iman, walaupun dia kena siksa berebut, fiqh dia tak settle, tasawuf dia tak settle, banyaklah amalan dia kena tolak dan sebagainya, iman dia ada, InsyaAllah layak syurga boleh. Takut semayang kau semua kemah elok dah, semua kemah ni kemah buat apa pun tak pernah tinggal.
iman tak ada wal'iyadzubillah, kekal dalam neraka. Itu tak mau. Kita tak mau, kita sayang masing-masing semua. Harapnya mudah-mudahan kita akan berjumpa semula insya-Allah dengan sama-sama kita saudara se-Islam di dalam syurga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya kira mungkin kalau ada jadual tadi malam ini sebagai malam yang terakhir saya mari ke sini. InsyaAllah dia mau ada lagi dah. Terakhir ni kira-kira akan berangkat ke menyambung pengajian di Hadramaut Yaman pada anggarannya 13 Syawal. Begitu, 13 Syawal. Kalau ikut jadual saya di sini Sabtu hujung bulan, tapi nampak 13 Syawal tu nampak hujung bulan tu 25 hari bulan April. Tapi rasa orang mampu apa lemam lagi tu. Masa tu tak tahu, tengok dulu. Baiklah, saya mohon maaf atas segala silap dan salah sepanjang hari mengajar di sini. Mengajar ngabur, baca kitab tu ya. Hak mana kita tulis tepi tu boleh baca boleh. Tak baca tepi tu tak faham juga lah. Jadi insya-Allah ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang ada di kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan selepas daripada saya pulang nanti kita boleh bersama kembali. Dan sepanjang saya dah ada doa-doa insya-Allah, dan saya dah standby berganti di semua tempat-tempat kuliah saya. Mudah-mudahan mereka boleh meneruskan bacaan kitab ni, membantu masyarakat awam dalam mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua. Musim Covid ni dia mati tak kira tua muda, kecil besar. Tambah muda dari sono. Waktu tayar dua dia naik satu tayar. Kalau Jepun tahu dia jual satu tayar, dia tak jual dua. Sebab apa? Harga dua tayar lain, harga satu tayar lain. Untung sikit. Ni jual dua tayar, naik satu tayar juga kan. Baik, itu sajalah. InsyaAllah mudah-mudahan mana-mana tuan-tuan muslimat yang berhajat mengambil kesempatan di Ramadan ini untuk infak atau zakat dan sebagainya, boleh masukkan dalam tabung. Kalau tak bawa duit dalam ni pun jangan masa susah hati, boleh ambil gambar ada nombor akaun ataupun beritahu saya lagi insyaAllah. Dan di samping saya berada di Yaman, adalah pengajian online yang saya buat dah. Boleh follow di sana, pengajian Fardu Ain di page Terata Ain Umum boleh tengok, di page saya sendiri pun boleh tengok, ataupun di YouTube saya sendiri. Penuh semua pengajian Fardu Ain saja, tak mau bagi lebih dan tolong semata-mata agar mudah-mudahan kita semua selamat untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah selesaikan qada-qada kita, termasuk dengan qada pengajian Fardu Ain kita. Fardu Ain bersama wajib juga dengan qada kita yang kita tinggal. InsyaAllah yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan, kekurangan bisnis baik. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.